Assalamualaikum guys, welcome back to Kerul Series. Dalam video kali ini Kerul akan membahaskan satu topik yang berkaitan dengan seorang YouTuber juga. Mana yang belum tengok video sebelum ni, korang boleh tengok kejap lagi lepas habis layan video ni guys. Video yang tu adalah berkaitan dengan seorang YouTuber yang telah menyerang seramai 20 orang guys. Kemudian ianya menyebabkan 14 orang cedera dan juga 6 orang meninggal dunia dekat tempat kejadian. Untuk video kali ini, ianya berkaitan dengan seorang YouTuber yang terkenal guys. Dia ni famous gila untuk para peminat anime yang hardcore punya peminat tau. Dia ni lebih dikenali sebagai Mr. Anime ataupun Landscape Production, and dia dah buat YouTube selama 5 tahun guys. Pada akhir karier dia sebagai YouTuber, dia telah membunuh seluruh keluarga dia. Jadi kalau korang nak tahu siapa dia ni, let's go. Nama sebenar Mr. Anime adalah Trey Eric Sessler yang dilahirkan pada 3 Ogos 1989. Eric ni dia tinggal bersama-sama dengan keluarga dia dekat sebuah kawasan yang bernama Walla, and Walla tu berada dekat dalam negeri Texas, dan Texas tu berada dekat dalam United States. Kita selalu sebut negara tu sebagai negara US. Semasa zaman persekolahan, dia ni tak berapa nak terkenal sangat dekat sekolah, and dia lebih kepada seorang pelajar yang biasa yang tak berapa nak campur dengan orang sangat tau. Tapi walau macam mana pun, dia ada beberapa orang kawan yang dia lebih suka untuk bercampur guys. Eric memulakan penglibatan dia dalam dunia YouTube pada tahun 2006, iaitu selepas setahun YouTube diciptakan. Pada mulanya Eric ni meletakkan nama channel dia sebagai Mr. Anime, and semua orang yang kenal dia akan panggil dia sebagai Mr. Anime. Tapi beberapa tahun kemudiannya, dia menukarkan daripada nama Mr. Anime tu kepada Landscape Production. Tapi even dia dah tukar nama channel dia pun, orang tetap panggil dia Mr. Anime guys. Penonton-penonton dia lebih selesa dengan nama Mr. Anime tu. Eric ni banyak menghabiskan masa dia untuk membuat video di YouTube sejak umur dia 17 tahun guys. Antara konten-konten yang dia buat dekat dia punya YouTube tu adalah dia buat review cerita pasal anime, dia buat cerita pasal video games, dan juga dia ada buat pasal beberapa short drama untuk santapan para penonton dia guys. Untuk beberapa video kita boleh nampak yang abang dia ada join dia juga untuk buat video, tapi video yang ada abang dia tu tak berapa nak banyak sangat. Apa yang Kero boleh cakapkan, Eric ni dia adalah seorang yang kreatif dan juga seorang yang prolific dalam pembikinan video dekat dia punya YouTube channel dia. Kalau korang nak tahu, selama 5 tahun dia buat YouTube, dia dah buat lebih kurang 323, dan dia mempunyai subscriber seramai 4.5 juta, dan total views yang dia dapat adalah sebanyak 450 juta untuk seluruh video yang dia dah buat guys. Kalau untuk channel Kerul Series ni pun baru je 24 juta guys, tapi dia sampai 450 juta total views. Banyak tu guys, serius banyak gila. Antara sebab dia boleh mendapat views yang banyak adalah penonton-penonton dia menganggap semua video yang Eric buat adalah straightforward and to the point punya video guys. Maksud dia, Eric ni dia kalau buat video, dia akan direct to the point, and dia tak ada simpang siur. Benda tu akan membuatkan orang mudah faham dengan apa yang dia cuba sampaikan dekat dia punya audience, dekat dia punya video dia. Dan juga benda itulah yang membuatkan orang mula minat dekat diri dia ni guys. Orang suka dengan cara dia tu, straightforward punya cara tu. Sikit demi sikit dia mengubah dia punya konten tu daripada review anime kepada satu konten yang menunjukkan tingkah laku yang tak normal guys. Video yang orang mula perasan dia dah mula mengubah konten dia, and dia dah nampak macam tak normal, adalah video pasal tragedi Columbine High School. Dia buat video pasal tragedi tu dengan cara meresearch setiap apa yang berlaku dekat tempat kejadian dengan sangat detail guys. And orang boleh nampak dia macam terlampau obses dengan tindakan pelaku kes tu. Dia macam suka dengan pelaku kes tu tau. So Kero cerita sikit je pasal Columbine High School ni. Benda ni berlaku pada tahun 1999. Seramai 12 orang pelajar dan seorang guru telah meninggal semasa kejadian, dan juga 21 orang tercedera akibat ditembak. Dia macam kejadian keganasan yang berlaku dekat sekolah tu guys. Motif pelaku ni dia sangat mengharut tau. Diorang ni nak cipta sejarah sebagai seseorang yang telah membunuh paling ramai orang dalam sejarah US. So guys, si Eric ni menunjukkan yang dia obses dengan kejadian tu guys. Lepas dia buat pasal Columbine High School, dia buat video pasal
Ted Bundy pula. Ted Bundy ni dia adalah seorang pembunuh bersiri guys. And Eric ni dia menunjukkan benda yang sama tau. Dia suka. Masa dia menceritakan dekat dalam video dia tu, dia nampak tersangat obses dengan Ted Bundy ni. And then dia ada juga buat beberapa video berkenaan dengan topik penderaan haiwan dan juga konten-konten yang kejam tau. Dalam video-video tu dia menunjukkan reaction yang sama. Dia nampak sangat berminat dengan semua benda tu. Kebanyakan anime yang dia dah pernah review adalah anime yang banyak berkait dengan kekejaman guys. Salah satunya anime yang bertajuk High School of the Dead. Dia cerita pasal zombie. Dalam video ni Eric meletakkan satu senapang dekat depan dia punya kamera dia masa dia tengah shoot that video. Dalam tu juga dia sangat excited apabila bercakap pasal zombie bunuh manusia, and lepas zombie dah bunuh tu, darah bertaburan dekat merata tempat, and dia sangat excited pasal darah berterabur tu. Kebanyakan video review dia dekat dia punya intro tu, dia akan letak video memamparkan dia mengacukan senapang dekat someone punya dada guys. Tapi masih tak pasti lagi siapa punya dada yang dia acukan senapang tu. Tak lama lepas tu dia ada upload beberapa video yang menunjukkan dia macam acah-acah tembak diri dia. Dan juga di video dia ada certain video tu dia buat macam tembak bangunan tau. Tapi dia tak tembak pun, dia macam acah-acah je lah dekat dalam video tu. Perubahan dekat dalam video-video dia sangat ketara guys. And dia pun dah tak buat langsung pasal video review anime selepas benda-benda tu semua. Pada masa ni juga dia dah mula membunuh binatang-binatang dengan menggunakan senapang yang dia ada, dan juga dia melakukan pembakaran secara kecil-kecilan tau dekat tempat-tempat dahan-dahan kering dekat dalam hutan-hutan yang kecil. Benda ni semua adalah keterangan yang dia ambil daripada si Eric. Pada bulan Februari tahun 2012, Eric ada post satu video yang bertajuk Mr. Anime is planning something. Dalam video klip ni dia bagi tahu dekat penonton-penonton dia yang dia akan stop buat video selama 2 hingga 3 minggu atas sebab untuk berehat. Pada 13 Mac 2012 dia ada post video yang mengatakan dia ada dapat kerja dalam bidang yang dia sangat minat guys. Dia sangat excited nak bagi tahu dekat peminat-peminat dia tentang berita ni. And pada penghujung video tu dia bagi tahu yang dia ni sebenarnya dapat kerja dalam industri perfilman, dalam industri buat movie macam tu. So guys, pada mulanya peminat-peminat dia ni percaya dengan apa yang dia cakapkan tu. Tapi selepas kejadian, diorang ni tahu yang sebenarnya Mr. Anime ni telah menipu diorang. Selepas Mr. Anime tu ditangkap, barulah penonton-penonton dia sedar yang diorang ni sebenarnya rupanya kena tipu dengan Mr. Anime. Pada awal bulan Mac 2012, Eric dia pancing mak dia pergi ke garaj rumah diorang tau. Sampai je dekat garaj tu, dia terus tembak mak dia sebanyak 4 kali dekat bahagian dada dengan menggunakan shotgun. Gila guys. Shotgun tu korang tahulah, dia punya peluru tu terabur tau, bersepah. Kalau kena satu das pun boleh berlubang perut tau. Ini lagi kan 4 das. Kemudiannya dia masuk ke dalam rumah and dia terus tembak abang dia yang bernama Mark, yang dia record sama-sama tu. Dia tembak 2 kali tau. Tapi Mark tu dia tak terus mati. Tapi Mark ni dia sempat melarikan diri dia ke dalam toilet. Nasib tak menjebelahi Mark, Eric tahu yang dia berada dekat dalam bilik air. Tak cakap banyak, Eric terus melepaskan tembakan dekat pintu bilik air sehingga pintu bilik air tu roboh guys. Bila pintu tu jatuh je, Eric nampak jasad abang dia dah bergelimpangan dekat atas lantai, dan lantai semua dipenuhi dengan darah yang berkocak, bersepah dengan darah tau. Masa Eric ni tengah shoot abang dia tengah shoot mak dia tu, masa tu bapak dia tengah tidur tau guys. Tapi selepas terdengar bunyi tembakan yang banyak dan jeritan yang ada dekat rumah tu, bapak dia ni jadi terbangun lah kan. And then bapak dia ni terus turun ke ruang tamu. And then kemudiannya bila si Eric tu nampak bapak dia turun, dia terus tembak bapak dia guys. So habis semua family member dia, dia dah bunuh. Mak, bapak dia, abang dia semua dah mati guys. Dia katakan Eric ni dia sangat-sangat benci dengan bapak dia tau. Diorang ni macam ada masalah. Maybe Eric ni dia ada buat something yang bapak dia tak suka, and then bapak dia marah lah dia. Selepas dia dah bunuh semua orang tu, dia patah balik ke setiap jasad yang terkulai layu dekat lantai tu. Setiap jasad mak, bapak, abang dia, dia tembak banyak kali dekat kepala diorang guys. Semasa soal siasat dijalankan, dia cakap dia buat macam tu sebab dia tak pasti sama ada mereka semua tu dah betul-betul mati ataupun belum. Jadi dia tembak banyak kali dekat kepala tu sebab dia nak bagi diorang semua betul-betul mati. Dan juga dia cakap dia buat macam itu sebab dia tak nak bagi diorang rasa sakit tau. Selepas dia dah tembak semua orang dekat kepala, dia pergi tembak semua perabot yang ada dekat rumah tu. Dia pergi hancurkan semua barang-barang dekat rumah dia guys. Lebih kurang pukul 2 pagi macam tu, Eric hantar satu voice message menggunakan telefon mak bapak dia. And dia cakap tu dengan suara yang tenang tau. Dia cakap yang orang tua dia takkan pergi kerja pada keesokan harinya sebab diorang semua dah mati. And then dia ada conteng sikit dekat dia punya dinding, and dia ada conteng sikit dekat dia pintu rumah dia tu tau. Bunyi dia macam gini: aku takkan pernah maafkan diri aku sendiri. Aku tak tahu kenapa
kenapa aku buat semua ni? Selepas dah settle tulis apa semua tu, dia pergi ke garaj tempat dia bunuh mak dia tu, and dia pergi baring dekat sebelah jasad mak dia yang dah tak bernyawa tu. Dia tidur betul-betul dekat sebelah mak dia. Pada keesokan harinya, dia bawa semua senapang dia terus menuju ke sekolah lama dia yang bernama Waller High School. Dekat situ dia nak teruskan misi dia untuk membunuh sebanyak mungkin pelajar yang ada dekat sekolah tu, and nama dia akan terpahat dalam minda setiap orang yang bahawasanya dia ni adalah seorang pembunuh paling ramai orang dalam sejarah US. And then dia tak buat apa-apa pun dekat sekolah tu. Dia tak tembak, dia tak bom, dia tak buat apalah. Dia just duduk dekat parking tu je. Dia macam tak nak buat lah benda tu. Tak lama lepas tu, dia terus pergi ke rumah kawan dia, and dekat situlah dia ditangkap. Selepas 48 jam dia diburu. Dalam kepala polis hanya satu tau. Kenapa dia bunuh seluruh family dia? Kenapa? Apa sebab? Setiap kali soal siasat dijalankan, Eric punya sikap kerap kali berubah guys. Ada sometimes dia mengaku, ada sometimes tu dia diam, ada sometimes tu dia tak mengaku. Dia dah jadi macam orang gila tau. Dan bila polis tu buat siasatan yang lebih lanjut, polis dapati diorang ni jumpa beberapa senjata api dekat dia punya bilik asrama dia tau. Dan cerita sebenarnya, dia dah plan benda ni bertahun-tahun guys. That is why lah dia buat video pasal Columbine High School tu. Dia buat cerita pasal Ted Bundy. Dia buat cerita pasal pembunuhan binatang dekat dalam video-video dia. Dia punya plan pada awalnya, dia akan bunuh family dia dulu, barulah dia akan bunuh orang-orang dekat Waller High School tu. Dia nak bunuh family dia sebab dia tak nak family dia jadi malu selepas tindakan dia membunuh orang dekat sekolah tu. Itu alasan dia yang bodoh. Padahal yang kes Columbine High School tu, orang tak ada pun bunuh family diorang. Pada 2 Ogos 2012, Trey Eric Sessler ataupun dikenali sebagai Mr. Anime telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, iaitu penjara seumur dengan hidup dia pada masa tu guys. Lebih kurang 22 tahun dia akan berada dekat dalam penjara sebab masa kejadian dia punya umur adalah 22 tahun guys. So penjara seumur hidup sama dengan umur dia. Jadi dia akan keluar penjara pada umur 44 tahun. Tapi sekarang ni dia masih hidup dan dia baru berusia 32 tahun guys. So lebih kurang lagi 12 tahun guys dia akan meningkup dekat dalam penjara. Masa dekat penjara guys, dia bagi tahu yang dia memang patut duduk dekat dalam penjara. And dia cakap dia sangat menyesal dengan semua tindakan dia. Dia sayang mak dia, dia sayang ayah dia, dia sayang abang dia. Tapi dia tak tahu kenapa dia buat macam. Banyak kali polis tanya, kenapa engkau buat macam tu? Tapi dia tak bagi jawapan yang sama setiap kali ditanya. So polis menganggap ada 3 faktor kemungkinan kenapa dia bunuh family dia. Yang pertama adalah dadah guys. Polis dapati yang dia ni ada konsum beberapa ubat yang sangat kuat sehingga kan dia boleh hayal. Yang kedua pula, dia terpengaruh dengan sejarah pembunuhan seperti Columbine High School dan juga Ted Bundy. Dan yang ketiga pula adalah pengaruh tengok anime-anime yang berupakan kekejaman. Kemungkinan 3 ni dicampurkan. That is why lah dia bunuh family dia guys. Jaga-jaga guys, kalau korang tengok anime ataupun tengok apa sahaja cerita pasal crime ke, pasal pembunuhan ke, pasal cannibal ke, jangan sampai korang terpengaruh. Nak tengok boleh, lepas habis tengok, kembalikanlah otak korang tu dekat dalam dunia reality guys. Jangan biarkan otak korang tu berada dalam dunia fantasy yang masa lepas kita tengok tu. Bring back your brain into the reality. Jadi Eric ni dia masih hidup sampai sekarang dan dia berada dekat penjara Texas. So itu sahaja untuk kes Trey Sessler ni. See you on next video. Assalamualaikum.